Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ini saya akan berkongsi mengenai piecewise function. Okay, so piecewise function ni maksud dia satu function ni dia ada lebih daripada dua ataupun lebih persamaan. Okay, so boleh jadi 3, boleh jadi 4. Okay, dengan kata lainnya dia adalah 2 ataupun 3 ataupun 4 persamaan bergabung menjadi satu function. Tapi untuk setiap persamaan tu dia ada syarat lah. Sebagai contoh macam yang ni. So fungsi x tambah 3 ataupun persamaan x tambah 3 ni digunakan untuk x yang kurang daripada negatif 2. Jadi bila ada x lagi besar daripada negatif 2, so kita tak boleh guna persamaan x tambah 3. Okay. So untuk lukis graf pun sama. So kalau untuk bahagian x yang kurang daripada negatif 2, so kita akan lukis graf menggunakan persamaan x tambah 3. So lebih besar daripada negatif 2, kita tak boleh guna persamaan x tambah 3. Dan yang kedua ni contoh lagi satu. So ni persamaan nombor 2 lah untuk fungsi fx ni. Okay, so persamaan nombor 2 ni negatif modulus x tambah 5 digunakan untuk x daripada negatif 2 sampai 3. Tapi negatif 2 ni termasuk. Okay, so apa yang dimaksudkan sebenarnya kat sini? Sini tak boleh ambil negatif 2. Sini boleh ambil 2. Tapi kadang ada certain graf tu, bila lukis graf dia seolah-olah macam ni, tapi dia macam bergabung. Okay. So kenapa macam tu? Okay, so dari nombor ni sebenarnya ni number line. So nombor ni dia akan continuous sebab akan bersambung lah. Okay, so sini kosong, sini 1, sini negatif 1, sini negatif 2. So di antara negatif 1 dengan negatif 2 ni ada lagi banyak nombor. Okay, so ada lagi banyak nombor. Okay, yang mana di sebelah negatif 2 ni kita akan ada negatif 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Banyak lah. Okay. So yang sebelah kosong ni jiran kosong. Yang sebelah kiri ni ni kosong. Okay, so dia ada jiran dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, so yang sebelah kiri ni negatif 0.0000001. Dan ada lagi negatif 0.0000000. Banyak kosong, lepas tu ada 1. Okay, so dia ada banyak nombor. So nombor-nombor tu menunjukkan bahawa setiap nombor-nombor ni dia akan bersambung lah, continuous. Okay, so continuous number. Okay, so kecuali kalau awak buat syarat nombor tu hanyalah nombor integer. So kalau nombor integer cuma 1, 0, negatif 1, negatif 2. So dia tak bersambung lah sebab kita tak ambil nombor-nombor di antara negatif 1 dan negatif 2 sebab integer. Tapi kalau all real number, so dia bersambung lah sebab semua nombor nyata kita ambil. So dia akan sambung. Okay. Tu yang ada kadang korang nampak graf dia piecewise, dia tak adalah berlompat-lompat macam tu. Contoh sebelumnya ada rasanya contoh kosong, bawahnya ada tak ada kot. Okay, so contoh macam syarat dia x yang pertama ni dia tak boleh ambil negatif 2. Yang kedua boleh ambil, tapi tiba-tiba graf tu macam bersambung kat sini. Sekejap. Okay, so dia sampai dekat negatif 2. Ni straight line sampai sini. Tiba-tiba dia sambung macam ni. So ni case ni disebabkan function dia continuous lah. Kalau macam ni function dia tak continuous lah. Daripada x tambah 3 dengan yang negatif modulus x tambah 5 ni dia tak continuous. Sebab daripada sini kita nampak graf dia, daripada sini dia jump naik atas. So nanti kita tengok pada continuity macam tu. Okay. Okay, so rasanya dalam video yang exercise function tu dia continuous tu. Ada contoh tu saya buat. Okay, so example this one. Okay, so given the function hx is defined as this one. Okay, so
find h negative 3 and h 5. Okay, so kat sini hx ni dia ada 3 persamaan. Yang mana persamaan pertama ni untuk x kurang ataupun sama dengan kosong. Untuk persamaan kedua ni untuk x antara kosong sampai 2. Dia boleh ambil 2 tapi dia tak boleh ambil kosong. Okay, so persamaan yang ketiga ni untuk x lagi besar daripada 2. Okay, so A, find H3. Okay, so H3 pula, H negative 3. Okay, so H ni inside the bracket ni actually X. Okay, so bermaksud X dia kita ganti dengan negatif 3. So, bila kita ambil X negatif 3, negatif 3 ni kurang daripada kosong. So, bila kurang daripada kosong, okay, so kita guna persamaan X tambah 1. Okay, so kita akan dapat negatif 3 plus by 2. So, the answer is negative 1. Then H5. Okay, so H5, so kita tengok 5. So 5 ni adalah X. 5 ni lagi besar daripada 2. So maka kita gunakan persamaan nombor 3. So jawapan dia 4. Okay, so 4 sahaja, tak ada apa-apa X. Okay, so maksudnya tak berubah, jawapan dia 4 sahaja. So yang tengah ni tak boleh pakai ke? Sebab soalan tak minta untuk yang tengah ni, so tak payahlah pakai. Sebab tengah ni untuk kosong sampai 2. So sekarang kita dah menjawab untuk negatif 3 dan 5. Okay, so dah siap. Okay, lepas tu yang B. Okay, so B, sketch the graph of Hx. Okay, so B. Okay, so kita bahagikan dia domain dia dulu. Okay, so from 0, start from 0. Okay, so 0, kosong dan ke bawah. Okay, so X kurang ataupun sama dengan kosong. So kita akan gunakan function X plus 2. Okay, so X plus 2 ni dia adalah linear. So untuk linear function kita lukis graf, cukup kita ambil 2 titik sahaja. So let's say kita pilih sini 2, negatif 2. Tak naklah nanti korang confuse dengan 2 ni. Okay, so saya pilih sini negatif 3. Okay, so negatif 3 tambah 2 kita akan dapat negatif 3 tambah 2 negatif 5 pula. So negatif 3 tambah 2 jawapan dia negatif 1. Dah kira tadi sebenarnya. Okay, so negatif 1. Okay, so dia dekat sini. Okay, so untuk kosong, so kosong tambah 2 jawapan dia 2. Okay, so 1 2, so 2 dekat sini. Okay, so 2 ni boleh ambil ke tak? So kita tengok persamaan kat sini, yang atas ni. Okay, so kosong ni X lebih kurang ataupun sama dengan kosong. So maksudnya 2 ni kita boleh ambil sebab dia dekat kosong, ada sama dengan. Okay, lagi kurang ataupun sama dengan kosong. So kita boleh ambil. So oleh itu kita bulat gelap lah. Okay, so lepas tu lukis garis lurus. Okay, seterusnya yang kedua kita ada persamaan kuadratik daripada 0 sampai 2. Okay, so sini 2. Okay, so untuk persamaan daripada 0 sampai 2, so kita pakai X kuasa 2 tambah 2. So persamaan kuadratik. Okay, so untuk X kuasa 2 tambah 2, so dekat 0. Okay, so 0 tambah 2 jawapan dia 2. So dekat sini lah. So maksud jiran dia pun hampir kat sini lah. So kita boleh consider je lah kita ambil 0. Walaupun dekat sini tak boleh ambil 0. Okay, so kalau contoh lain, katakanlah kalau dia tambah 3. Kita nak start kira pun boleh ambil daripada, walaupun dia tak boleh ambil 0. Tak ada simbol sama dengan. Tapi kita boleh ambil untuk lukis graf. So 0 kuasa 2 tambah 3 jawapan dia 3. So 3 dekat atas. Tapi masa lukis graf dekat 0 ni, so kita kena buat bulat kosong. Sebab dia tak ada sama dengan. Tapi sebab dia bergabung dengan yang atas tadi, yang X tambah 2 ni, dia bergabung. So kiranya macam dia sambung je lah daripada sini. So kalau kita buat bulat kosong pun, dia bertindih dengan bulat hitam. So dia tak ada kesan apa-apa. Okay, so ni tadi tukar balik.
X kuasa 2 tambah 3 tambah 2. Okay. X square plus by 2. Okay, so untuk X kuasa 2 ni bentuk dia senyum lah. So kena tengok dulu. Okay, so untuk 1, here 1. So 1 power of 2 plus 2. So 1 power of 2 is 1. 1 plus 2 is 3. Okay, so dia dapat 3 dekat sini. 1, sini 1, 2, 3. Okay, so dia dekat sini. Lepas tu 2. So 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 2, 6. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6 ke atas. So kita boleh lukis ke atas. Okay, so kita boleh ambil kan. Dekat 2 ni kita ada sama dengan. So kita buat bulat gelap. Okay. Lepas tu lukis graf dia. So kuadratik bentuk dia senyum. Jangan pula korang pergi lukis straight line lah. Tak boleh. Kalau korang buat ikut skala yang betul, so nanti korang akan dapat lengkuk macam ni. Okay. So dia akan dapat lengkuk lah sebab dia kuadratik. Okay. So mesti lengkuk. Okay. So seterusnya, untuk X lagi besar daripada 2. Okay, so untuk X lagi besar daripada 2, so sini 2 dan ke kanan, so kita akan gunakan function dia adalah 4. So 2, 4. So sini tadi 2, sini 3, so 4 dekat atas. Ni 4. Okay, so untuk 2 jawapan dia 4. So dekat sini lah. So nak pakai bulat gelap ke bulat kosong, so tengok sini. So simbol dekat atas ni tak ada sama dengan. So kita buat bulat kosong. Lepas tu lukis garis. Dan sini 4 ni garis melintang je lah. Kalau tak percaya, ambil lah dari sini. So 2, 3, 4, ambil lah 5. Okay, so untuk X sama dengan 5, so dia tetap 4. Okay, so lukis kat sini 4. Letak point dia 4. Lepas tu garis lurus. Okay, so dah siap. Okay, so nampak. So ni perbezaan dia untuk yang tak nampak lagi lah. So kat sini kenapa sambung, kat sini tak sambung. Okay, so sebab yang ni lah. Okay, so antara X tambah 2 dengan X kuasa 2 tambah 2 ni, so dekat join dia sini ni, dia dapat bersambung. Alhamdulillah. So yang untuk antara X kuasa 2 tambah 2 dengan 4 ni, dia tak bersambung lah. Join dia berasingan. Tapi kalau dia kata kat sini 6, so garisan ni kita akan bawa naik ke atas lah. Kalau persamaan di sini 6 lah. Kalau ni bertukar 6. Sebab ni sini 6 kan. So dia akan naik atas jadi 6. So sambung kat sini. So bulat kosong ni bertindih dengan bulat gelap. So dia akan jadi bulat gelap. So dia akan continuous lah. Itu kalau sini 6. Tapi ni bukan 6. So dia melompat ke bawah. Okey. Tak nak hilang pula. Ni. Okey, so dah siap kita punya graf. Okay, so seterusnya C. Based on graph in B. Okay, so state the range of hx for the domain -3 until 2. Okay, so daripada -3 sampai 2. So dia nak range. So untuk range daripada -3 sampai 2, okay, so from 3 until 2. Okay, so daripada mana sampai mana yang ada graf, kita boleh tengok kat sini. So dekat 3 dia dapat -1. Okay, so daripada bawah kita start daripada -1. Okay, so dia boleh ambil lah sebab ni garisan ni memang lebih ke bawah. Okay, and then dekat 2 kita ada graf sampai 6. So dekat sini 6 kan tadi. Okay, so dia sampai 6. Okay, so 6 boleh ambil? Boleh sebab bulat gelap. Okay. Okay, so katakan kalau dia jump, macam mana kita nak ambil dia punya range? Katakan ada jump kan. Contoh awal lukis graf.
benda yang sama tadi tu. Sini negatif 3, sini 2. So 2 ni tadi dapat 6. Ni negatif 3. Start daripada negatif 1, tapi graf dia sini berhenti dekat 1. Ni contoh, okey. Sampai sini. Okey, tapi dekat negatif 1 ni, fungsi yang kedua pula dia jump sampai dekat atas ni. Sini 2 pula. Tapi dia bulat kosong, okey. Dia membentuk kuadratik jugalah sampai sini. So macam mana kita nak lukis dia punya range? Okay, so untuk yang ni range dia. Okay, so sama, start daripada bawah. Okay, y dia daripada mana sampai mana yang ada graf. So yang ada graf daripada negatif 1 sampai 1. Okay, so negatif 1 sampai 1. Lepas tu union 2. Okay, so 2 ni dia bulat kosong. Okay, so maksudnya kita buat open bracket. So 2 sampai 6 lah. Okay, so kita akan buat macam ni. Sebab kat sini ni dia jump, dia lompat. Antara 1 dengan 2 ni tak ada graf. So range dia akan jadi macam ni lah. Okay, so ni contoh lah. Ni bukan soalan yang atas tadi. Okay, so ni case yang lain. Okay, so seterusnya contoh yang lain. Okay, so ni contoh yang kedua. Good. Okay, so rasanya okey dah. Okay, so harapnya saya bagi dua contoh ni korang boleh faham. Okay, so given the function hx is defined as this one, so find h negative 2 and h2. Okay, so hx we have three function. Okay, so x for x less than or equal to 1. Okay, so function dia x untuk x kurang ataupun sama dengan 1, and x square minus 2 if x between 1 until 3. So 1 there is no equal sign, and for 3 there is equal sign. And then 4 if x greater than 3. Okay, so for the first one, A, h negative 2. Okay, so ni negative 2 ni adalah nilai untuk x. So kita tengok. So negative 2 is less than 1. So dia kurang daripada 1. So therefore we use this function. Okay, so h negative 2 is, okay, so this x substitute with negative 2. Okay, so h negative 2, the answer is negative 2. Okay, and then h2. So h2, the answer is, okay, so 2 is between 1 until 3. So dia di tengah-tengah antara 1 dan 3. Okay, so oleh itu kita gunakan fungsi x kuasa 2 tolak 2. Okay, so fungsi ataupun persamaan. Okay, so fungsi x kuasa 2 tolak 2. So kita dapat 2 kuasa 2 tolak 2. Okay, so lagi satu, setiap kali gantikan letak kurungan. Yang ni tadi gantikan dah memang x sahaja, tak boleh nak tambah apa-apa. So letak, tak payahlah letak kurungan, memang jawapan dia negatif 2. Okay, so kenapa kena letak kurungan? Sebabnya katakan kalau dia negatif. So kalau tak letak kurungan, so awak tekan kalkulator, jawapan dia akan dapat negatif 4 tolak 2. Tolak 6 pula. Tolak 2. So kita akan dapat negatif 6. Tapi sepatutnya jawapan dia adalah negatif 2 kuasa 2. So negatif 2 darab negatif 2 and then tolak 2. So dapat 4 tolak 2. So jawapan dia 2. So yang ni yang betul. So yang ni salah. Okay, so sebab tu kena letak kurungan setiap kali gantikan. Kalau ada kuasa 2 ataupun darabkan dengan negatif number. Okay, so senang cerita, setiap kali gantikan tu letak je lah kurungan. Okay, langkah keselamatan. Okay, so the answer is 4 minus by 2, which is 2. Okay. Okay, so B, sketch the graph. Okay, so for the graph, okay, so the domain from 1. Okay, so 1 and less than 1. So daripada 1 dan ke bawah kita akan gunakan fungsi x, and then from 1 until 3. So 1, 2, 3. So we will use x power of 2 minus 2, and then for x greater than 3, so we use 4. Okay. Alamak, hilang pula. Okay, so saya tulis semula. Okay, so here 1, 2, 3.
Okay, so for the 1 we use x, 1 until 3, so we use x power of 2 minus by 2, and here we use 4. Okay, so for x less than or equal to 1, so we use x. Okay, so x kita tahu x ni adalah fungsi linear. So untuk fungsi linear garis lurus kita cukup lukis, untuk lukis garis lurus ni kita cukup gunakan 2 point. So 1 point dekat 1 dan lagi 1 point, boleh lah nak ambil dekat kosong, boleh nak ambil dekat negatif 1 pun boleh, ambil kosong je lah, senang. Okay, so kosong kat sini. Okay, so kosong ganti dekat x, so kita akan dapat kosong, so dekat sini lah. Dan 1 ganti dekat x, kita akan dapat 1, so sini 1. Okay, so bulat apa? Bulat kosong ke bulat gelap. Okay, so dekat sini kita ada sama dengan, simbol sama dengan. So oleh itu kita pakai bulat gelap. Okay, lepas tu garis lukis ke bawah. Okay, so and then from 1 until 3, so we use x power of 2 minus 2. Okay, so for the x power of 2 minus 2, dekat 1 ni dia tak ada simbol sama dengan. So nanti kita pakai bulat kosong. Okay, so kita kira dulu. So 1 kuasa 2 tolak 2. So 1 tolak 2 negatif 1. So kita dapat jawapan dia negatif 1. Okay, so bulat kosong. Then kita letak 2 lah. Kat 2 kita kira. Okay, so dekat atas dah ada H2. H2 jawapan dia 2. Okay, so H2 jawapan dia 2. So sini 1, sini 2. Okay, so therefore we have the point here. And then 3 for 3. So 3 power of 2 is 9. 9 minus 2 is 7. Okay, so dapat 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia dekat atas lah. Okay, so letak dekat atas. Nampak scale dia tak betul lah ni. So sebab sepatutnya di atas lagi ni. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6 di atas lagi. Okay, and then kita draw graph dia. Okay, so kalau scale betul, so korang akan dapat lengkuk lah sebenarnya. Kat sini ke sini. Okay, so ni salah So dia akan melengkung x kuasa 2 tolak 2, dia kuadratik. Okay, dia bukan garis lurus. Okay, so kalau scale betul, cantik lah dia punya graf. Okay, okay, so dekat 3 ni, sebab ada simbol sama dengan, so kita buat bulat gelap. And then for x greater than 3, so the answer we use function number 4. So 4 ni dia garis melintang dekat 4 lah. So 1, 2, 3, 4 kat sini. Okay. So bulat kosong, sebabnya tak ada simbol sama dengan. Okay, so ni contoh piecewise function yang melompat-lompat lah. So dia garis naik sini, dia turun, lompat ke bawah, naik ke atas, ada lompat lagi ke bawah. So this one dia tak continuous lah. Okay, so function dia tak continuous. Okay, so seterusnya, okay, so based on graph in B, state the range of Hx for the domain 1 until 3. Okay, so untuk 1 sampai 3, so dekat mana yang kita ada graph. Okay, untuk range dia. Okay, so dia daripada negatif 1 sampai atas ni. So atas ni tadi berapa? 7. Okay, 3 kuasa 2, 9. 9 tolak 2, 7. Okay, so 7. Okay, so therefore the range of Hx, it is equal to, okay, so from negative 1. Okay, so close bracket or open bracket. So kita letak open bracket sebab dia ada bulat kosong sini. So open bracket sampai 7. So 7 tadi kita letak close bracket sebab bulat gelap. Okay, so itu sahaja untuk sesi perkongsian saya pada hari ini. So sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Okay, so ada pertanyaan boleh tanya di WhatsApp. Okay.